Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Adab-adab utama yang perlu kita ketahui sebelum kita memulakan belajar ataupun dalam kita menuntut ilmu. Yang pertama, membersihkan hati daripada segala sifat yang kotor. Hendaklah kita membersihkan hati daripada segala sifat yang kotor. Maksudnya hendaklah kita mengikhlaskan niat kita menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita membersihkan niat kita, hati kita ikhlas, kita menuntut ilmu kerana Allah atau untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan untuk pedoman kehidupan kita. Mudah-mudahan ilmu itu akan lebih mudah untuk meresap masuk ataupun kita lebih mudah mendapatkan ilmu tersebut sekiranya niat kita baik. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalbu." Ketahuilah bahawa di dalam tubuh badan kita ini ada seketul daging yang mana dengan baiknya, kalau bagus daging itu, maka baiklah seluruh jasad kita, dan kalau rosak seketul daging itu, maka rosaklah seluruh tubuh badan kita. Ketahuilah, kata Rasulullah, itu adalah hati. Jadi hati kita perlu diperbaiki. Apa yang perlu kita perbaiki hati kita? Maksudnya hati kita ni ada masalah, ada kekotoran, perlu kita perbaiki supaya bila kita menuntut ilmu, kita akan dapat menuntut ilmu dengan lebih memberi tumpuan dan dengan lebih ikhlas kerana Allah, mudah-mudahan. Jadi kita perlu bersihkan hati kita daripada apa dia? Yang pertama, hendaklah kita bersihkan hati kita daripada menuntut ilmu kerana kepentingan dunia, ataupun kerana mau jadi kaya, atau kerana untuk mendapat nama, atau kerana untuk menunjuk-nunjuk. Ini semua sifat-sifat yang tidak baik. Tidak boleh kita menuntut ilmu kerana perkara tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba al-ilmi liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu an-nar." Siapa yang menuntut ilmu semata-mata bertujuan untuk menimbulkan perdebatan dengan ulama ataupun untuk bertengkar dengan orang-orang yang jahil, atau dan juga untuk menarik perhatian orang ramai kepadanya, maka Allah akan dimasukkan mereka ke dalam api neraka. Dalam hadis ini Nabi SAW melarang kita belajar bukan kerana Allah, ataupun kita belajar kerana untuk tujuan yang tidak baik. Okey. Di antara yang perlu kita perbaiki juga, itu yang pertama. Yang keduanya adalah kita hendaklah kita memperbaiki hati kita daripada ujub ataupun berbangga diri. Berbangga diri maksudnya kita sombong. Lepas tu kita rasa kita pandai, lepas tu kita hina orang lain kerana orang lain tidak pandai. Ini juga dilarang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bihasbi imri'in minasyarr," kata Rasulullah, cukuplah seseorang itu dianggap berdosa, an yahqira akhahul muslim, apabila dia menghina saudaranya sesama muslim. Cukuplah seseorang itu mendapat dosa bila dia menghina saudaranya sesama muslim. Dia hina saudaranya pasal apa? Pasal tidak pandai contohnya. Ini kata Rasulullah, kita berdosa. Okey. Seorang muslim itu haram menumpahkan darah ataupun menceroboh harta dan kehormatan saudara sesama muslim yang lain. Maksudnya kita sesama muslim ni adalah bersaudara lah. Kita setiap orang Islam adalah bersaudara antara satu sama lain. Jadi hendaklah kita saling menjaga hati, perasaan antara satu sama yang lain. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita membersihkan hati kita daripada hasad dengki. Okey? Hasad dengki. Apa hasad dengki ni? Maksudnya kita perasaan tidak puas hati terhadap nikmat Allah yang ada pada orang lain.
Kemudian kita bercita-cita supaya nikmat yang ada pada orang lain itu kita hilangkan, kita buang. Okey? Ataupun kita minta supaya orang tu lekas mati contohnya. Ini semua, ataupun kita minta supaya nikmat orang tu hilang. Dia pandai, kita bilang mudah-mudahan dia tak pandai lepas ni. Ini adalah merupakan hasad dengki yang dicela. Tidak boleh dalam agama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah kamu daripada hasad dengki, kerana hasad dengki itu memakan amalan kebaikan sebagaimana api memakan kayu api. Kalau kita berhasad dengki kepada orang lain, maka pahala kita akan hilang sedikit demi sedikit sehingga akhirnya tidak ada sama sekali pahala kita. Okey? Jadi ini yang pertama lah. Maksudnya kita menuntut ilmu kerana Allah, dan wajib kita membersihkan hati kita daripada ada sifat-sifat yang tidak elok seperti hasad dengki, iri hati, ujub. Kemudian kita menuntut ilmu kerana ingin mendapatkan sesuatu daripada habuan dunia. Ini tidak satu perkara yang tidak bagus. Okey. Yang kedua, hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, di samping kita insaf akan kekurangan diri, serta jangan kita merasa segan dalam mempelajari ilmu yang bermanfaat. Contohnya ilmu agama, walaupun orang itu lebih rendah daripada kita. Okay? Ataupun maksudnya ada orang dia lagi muda dari kita, kita dah jenam, ada orang dah tiga tapi dia lebih pandai, maka kita tidak perlu malu. Kita boleh bertanya, kita berkongsi ilmu, kita dapatkan ilmu, kita belajar. Okay? Begitu juga kalau ada orang yang lebih tua, jangan kita rasa orang tua ni pula, oh dia ni mesti tak pandai pasal tak sekolah, contoh. Tak boleh. Okay? Kita mesti merasa rendah diri. Okay? Tidak boleh kita merasa kita lah yang pandai. Bila kita menuntut ilmu, kita kena rasa kita ni masih tidak pandai, supaya kita ada keinginan untuk pandai. Mudah-mudahan dengan rasa rendah diri itu Allah akan berikan kita kepandaian. Ada satu kata-kata ulama, kata ulama itu, la yazalur rajulu aliman ma ta'allama. Seorang itu sentiasa dianggap sebagai seorang yang pandai selagi mana dia terus belajar. Tetapi apabila dia berhenti belajar kerana dianggap ilmu dia sudah cukup, sehingga dia kata tak payah belajar lagi, maka ketahuilah bahawa dia ketika itu menjadi orang yang paling tidak pandai. Jadi orang yang tidak pandai sebenarnya adalah orang yang berhenti belajar. Jadi jangan kita menjadi orang yang tidak pandai. Maksudnya apa? Orang yang tidak mau belajar. Jadi kita ada keinginan, kena ada hasad dalam hati, kita mau belajar. Kenapa? Kita ingin pandai dan kita rasa kita tidak pandai. Tapi bukan maksudnya, Ustaz, saya belajar ni tidak pandai-pandai, tidak payahlah belajar. Bukan. Kerana kita tidak pandai, kita terus menerus belajar sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan dengan yang ilmu yang kita pelajari itu, kita akan diberikan rezeki oleh Allah berupa kepahaman. Allah beri kita kefahaman sehingga kita dapat faham apa yang telah kita pelajari. Yang ketiga, hendaklah kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Okey, kita kena jaga akhlak kita dalam kita menuntut ilmu ini. Kita kena jaga akhlak kita. Yang pertama sekali, akhlak kita dengan Allah. Jaga solat, jaga makan minum kita. Jangan kita suka curi barang orang lain. Kerana bila kita mencuri, kita makan, hasilnya hasil yang haram. Itulah mungkin sebabnya kita belajar pun tidak masuk-masuk, kerana darah kita mengalir daripada harta ataupun rezeki yang tidak halal. Itu yang kita berusaha sedaya mungkin untuk jauhi. Okey? Jadi Ustaz simpulkan sekali lagi, ada 3 perkara yang perlu kita utamakan, kita perlu perhatikan dari segi adabnya sebelum kita menuntut ilmu. Yang pertama sekali, kita bersihkan hati kita dari sifat yang tidak baik, sifat yang tidak elok dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu kerana Allah, bukan kerana dunia. Okey? Bukan kerana sesuatu, contohnya supaya kita boleh tunjuk lagak kita pandai, bukan begitu. Okey? Kemudian dalam kita
mengikhlaskan niat kita kerana Allah kita belajar tu, kita kena buang segala hasad dengki, iri hati, kemudian menganggap orang lain tidak pandai, tidak boleh. Okey. Yang keduanya, hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, kemudian kita tidak boleh menganggap kita sudah pandai. Kita mesti rasa kita belum pandai, supaya kita terus-menerus belajar. Selagi mana kita terus belajar, maka kita termasuk orang yang pandai sebenarnya. Walaupun mungkin tak faham lagi, tapi kerana kita berusaha, kata para ulama kita ni sebenarnya tergolong orang yang pandai. Tapi kalau kita berhenti belajar, maka ketika itu kita menjadi orang yang tidak pandai. Dan yang terakhir, kita hendaklah jaga akhlak kita. Mudah-mudahan dengan akhlak kita ada keberkatan dalam kita menuntut ilmu. Kemudian ilmu yang kita pelajari lebih mudah masuk, lebih mudah meresap, lebih mudah kita fahami, sehingga dengan ilmu kita akan memandu kita dalam kehidupan kita, dunia dan juga akhirat kita. Jadi cukup dahulu ini sebagai permulaan adab sebelum kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semua. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.